Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan betapa eratnya hubungan di antara agama Islam dan urusan pemerintahan negara dan khilafah itu. Antaranya beliau menyebut di dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad, "Lihadza qila inna ad-din was-sultana tawamani wa lihadza qila ad-din usun was-sultanu harithun فما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع وعلى الجملة لا يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وراءهم ولم يكن رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات الآراء فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا ضروري في نظام الدين وضروري في الفوز بسعادة الآخرة وهو مقصود الأنبياء قطعا فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك. Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, Nas disebut dalam kitab ini. Artinya, kerana ini dikatakan agama dan pemerintahan, agama dan sultan. Sultan, yakni pemerintah itu dua yang berkembar. Laksana dua yang berkembar. Tak boleh dipisahkan. Dan kerana ini juga dikatakan agama itu asas. Dasar pemerintahan itu ialah pengawalnya. Barang yang tiada asas itu runtuh dan barang yang tiada pengawal itu sia-sia. Di atas kesimpulan ini tiada berbantah, yang tiada khilaf, tidak berbalah lagi di kalangan orang yang berakal bahawa makhluk manusia ini dengan adanya peringkat-peringkat yang berbeza di antara satu sama lain, pandangan-pandangan dan kemahuan yang berlainan, kalau dibiarkan menurut kehendak mereka dengan sebebas-bebasnya tanpa suatu ketetapan yang dipatuhi untuk menyatukan perpecahan mereka, nescaya mereka semua punah ranah semuanya. Penyakit ini tidak boleh diubati melainkan dengan adanya pemerintah yang berkuasa dan dipatuhi di samping menyatukan perpecahan pendapat itu, maka ternyatalah bahawa wujudnya pemerintah itu adalah satu keperluan dalam peraturan di dunia dan adanya urusan penting dalam agama, dan adanya urusan agama adalah keperluan mendapat kebahagiaan di akhirat. Dan itulah tujuan penting para anbiya alaihimussalatu wassalam. Oleh itu, melantik ketua negara adalah termasuk di kalangan tuntutan perlu kepada syarak dan tiada jalan untuk meninggalkannya. Ketahuilah itu benar-benar, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ni siapa dia? Masyhur kalau orang mengaji kitab tasawuf Imam Ghazali ni. Ahli tasawuf tapi juga ahli politik.
Bukan ahli tasawuf saja. Ini kalau sebut tasawuf juga, sauh je. Dah berdali dah. Ini menyeleweng daripada agama. Imam Ghazali ini ialah imam mazhab tasawuf dan juga imam dalam ilmu-ilmu yang lain. Dia mengarang banyak kitab, bukan satu kitab. Berpuluh-puluh kitab. Kitab tasawuf yang terkenal Ihya Ulumuddin. Itu kitab tasawuf yang masyhur kalangan orang mengaji tasawuf. Imam Ghazali juga ada kitab berkait dengan usul fiqh Al-Mustasfa. Imam Ghazali juga ada kitab yang berkait dengan aqidah Al-Iqtisad fil I'tiqad, nama kitab dia. Berkait dengan aqidah. Imam Ghazali ialah imam yang masyhur di seluruh dunia Islam. Terutamanya orang mengaji tasawuf sangat mengaji kitab Imam Ghazali, tapi jangan mengaji kitab tasawuf saja, kena mengaji semua kitab-kitab dia. Jangan duk pakai tasawuf saja. Apa yang menarik, Imam Ghazali menyebut perkara politik, perkara pemerintahan ataupun khilafah ataupun siasah ataupun imamah, makna dia satu saja. Ada orang tu duk gonyeh khilafah, tak ada perkataan lain. Dalam Quran sebut khilafah, Quran sebut imamah, Quran sebut banyak perkataan yang berkait dengan pemerintahan negara. Bukan satu perkataan saja. Ini kena faham. Imam Ghazali menyebut tentang khilafah dalam kitab dia Al-Iqtisad fil I'tiqad yang berkait dengan akidah. Akidah ni berkait dengan iman. Tak masuk rukun iman. Pasal apa yang Ghazali sebut dan rukun iman? Sebabnya ini ada kaitan dengan rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah, hari akhirat, kitab. Ini berkait dengan rukun-rukun iman. Ini kita faham. Dengan sebab itu Imam Ghazali menyebut dalam kitab I'tiqad babul imamah, berkait dengan imamah, berkait dengan pemerintahan negara. Apa yang sebut Imam Ghazali menyebut perkataan as-sultan. Perkataan sultan. Sultan ni apa makna? Pemerintah. Adalah menjadi kebijaksanaan pendakwah-pendakwah, ulama-ulama yang bawa Islam di Nusantara ini, menamakan pemimpin negara dengan sultan. Kita panggil sultan. Sampai hari ini kita orang Melayu panggil sultan. Orang Arab tak panggil sultan dah. Kita panggil sultan. Sultan ni yang makna pemerintah negara, pemimpin negara, itu makna sultan. Bila orang putih mari, orang putih telah menjatuhkan kuasa sultan. Orang putih tahu dah, kita orang Melayu ni tak tahu agama banyak-banyak sangat. Tahu agamanya bab semayang, bab puasa, bab zakat kalau ada piti. Itu zakat terus je, zakat lain tak ada, terus je. Zakat lain tak ada, terus je. Hak tu je. Pasal zakat ni terlalu banyak, hukum sudah diterangkan, sudah dinyatakan, banyak berkait dengan harta. Zakat ini. Kemudian berkait dengan urusan pemerintahan negara, tak ada. Kita semayang dah, masjid ada, surau ada. Maka orang putih tak caralah masjid, tak caralah surau, ibu pitih pula. Bagi duit tu buat surau. Nak pergi ke Mekah, orang putih menyediakan kapal. Kita pergi Mekah. Oh, baiknya orang putih. Baiknya orang putih, dia main ikut belakang. Dia kerak agama kita, dia potong agama kita. Dia semelih agama kita. Kita tak sedar, orang putih semelih agama kita. Semelih melalui apa? Melalui perjanjian Pangko. Perjanjian Pangko yang terkenal di antara British dengan Raja Perak di Pangko, dan dia tipu raja di masa itu dengan dia mengambil kuasa pemerintahan. Kuasa pemerintahan yang berkait dengan tanah, berkait dengan pentadbiran, berkait di bawah dia. Di bawah dia. Dia ambil. Dia ambil kuasa ini. Kerana masa itu kita dalam keadaan pecah belah, dalam keadaan kelahi, bergaduh. Dia ambil kuasa, tak apalah. Orang kita kata, orang putih baik, dia tak cara kita semayang, tak cara kita nak pergi ke Mekah,
Nak puasa tu lah tengok anak bulan. Kalau zaman dulu, zaman penjajah dulu, bila masuk bulan puasa, dia robah duduk raung, esok puasa. Oh, baiknya orang putih. Dia main kat tu. Hak pemerintahan, dia ambil. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali. As-Sultan. Yang kuasa pemerintahan yang mentadbir rakyat. Undang-undang negara. Semuanya. Ini ada dalam Islam. Dibuang. Kata Imam Ghazali, agama dan pemerintah, agama dan sultan, dua yang berkembar, tak boleh berpisah. Tak boleh pisah antara dua ni. Tak boleh pisah antara satu sama lain. Bahkan ada ulama mengatakan, laksana kepala dengan jasad. Kalau kerak kepala, jasad mati. Akan jadi begitu. Anggota dengan jasad. Kalau kerak tangan, jasad tak cukup anggota dia. Kerak kaki tak boleh jalan molek. Akan jadi begitu. Artinya benda yang tak boleh berpisah antara satu sama lain. Yang berkembar. Dan kerana itu juga agama itu asas. Agama itu asas. Tapak kehidupan kita di dunia. Dan tapak kehidupan kita di akhirat. Tempat kita berpijak. Di atas dunia dan akhirat. Bukan saja dunia, sampai ke akhirat. Kena berpijak di atas agama. Termasuk perkara dunia kena berpijak di atas agama. Perkara dunia tu, perkara makan minum kita kena berpijak di atas agama. Makan minum kena ikut agama ke tak? Kena ikut agama. Ada makanan halal, ada makanan haram, ada minuman halal, ada minuman haram. Yang halal itu baik, yang haram itu menyebabkan penyakit. Dan pasal apa Tuhan buat benda yang haram? Buat bukan untuk makan ke darah, untuk buat baja. Kita makan ke darah baja. Tak betul. Itu silap kita untuk bahu kayu, bukan untuk kita. Ni manusia pergi makan, hak bahu kayu makan. Manusia pergi makan, hak binatang makan. Ini yang diharamkan. Ada hikmah, ada sepadan. Jadi makan minum, ada agama. Ajar begini-begini. Pakaian, ada agama ajar begini. Pakaian kena tutup aurat. Tutup aurat ni jaga maruah diri manusia. Manusia ada maruah diri, ada harga diri, bukan macam binatang. Manusia ni ada rasa malu, binatang dia tidak malu. Manusia jasad dia tak ada bulu, kulit tak tebal macam binatang. Tak tahan sejuk, tak tahan apa. Ada maruah, capur semua sekali, maka agama mengajar menutup aurat. Bagaimana fashion pakaian? Agama tak sebut. Orang putih pakaian dia, Melayu pakaian dia, Cina pakaian dia, Arab pakaian dia, India pakaian dia, tapi tutup aurat. Pakaian ikut bangsa masing-masing. Tebal pakaian, ikutlah. Negeri sejuk kena pakaian tebal, negeri panas nipis sikit, dan sebagainya. Tapi wajib tutup aurat. Ini peraturan agama. Pakaian pun ada agama. Bukan boleh ikut suka. Agama ajar macam mana cara kita pakai. Membersihkan diri daripada najis, agama ajar. Hubungan antara lelaki dan perempuan berkeluarga, ada nikah kahwin. Tak selesai, bercerai, ada hukum. Semua ada hukum syarak dia. Kemudian manusia pula kena berniaga, kena macam-macam. Ada ijab dan ada qabul. Dalam perniagaan. Ada urusan pemerintahan negara, kena tadbir negara. Tadbir negara ada rukun, ada syarat dia. Bukan pakai gitu. Termasuklah nak memilih pemimpin negara, kena ada syarat dia. Nak pilih pemimpin, nak pilih ketua negara, kena ada syarat dia. Nak pilih ketua negara ni bukan macam pilih dia Babah Express. Pilih dia Babah Express pun ada cara dia. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, nak tukar driver tengah jalan, tukar driver nak pergi Kuala Lumpur juga. Ni kita nak pergi Kuala Lumpur, tukar driver nak pergi Pulau Pinang. Jawab dia kena pergi Pulau Pinang lah. Kena terjun turun, jangan naik bas tu. Nak pergi Kuala Lumpur, driver Kuala Lumpur juga. Nak Pulau Pinang, driver Pulau Pinang juga. Ni ikut sukalah asal dia bawa bas tu. Jawab dia tak sapa ke tempat lah. Ini dia. Ada. Lepas tu orang dia, agama kita ajar. Semua agama ajar belaka. Hak pemerintahan, hak peperangan, manusia kena berperang. Dulu ahli-ahli falsafah barat mengatakan peperangan
hendaklah dihapuskan. Tak boleh. Kerana ada orang jahat, ada orang menceroboh. Kena lawan penceroboh. Kena lawan. Lawan kena ada peraturan. Maka Quran menetapkan undang-undang perang. Undang-undang perang ada dalam Quran. Undang-undang antarabangsa dalam Quran. Sehingga ahli undang-undang antarabangsa yang mengubah undang-undang antarabangsa yang ada dalam dunia hari ini tak tahu nak buat undang-undang antarabangsa macam mana. Sehinggalah mereka baca terjemahan Quran. Oh, balik ke Quran juga. Orang kafir pun tengok Quran juga, jeling ke Quran tengok. Quran kata gini-gini, barulah dia buat peraturan undang-undang antarabangsa. Tapi ikut dia lah. Tapi kena tengok, kena keling ke Quran juga. Cakap besar je. Cakap besar sampai ikut Quran. Bila siapa masa, kena jeli juga tengok. Oh, Quran kata gini, kena buat. Lepas tu dia reka dah sendiri tengah jalan tu. Ini ceritanya. Jadi Quran menunjuk, agama menunjukkan semua. Agama adalah asas, pemerintahan ialah pengawalnya. Sultan ialah orang yang memerintah, menjadi pengawal kepada peraturan-peraturan agama. Peraturan yang Tuhan tetapkan tadi. Barang yang tiada asas itu runtuh. Kalau tak ada asas, runtuh. Tak ada agama, runtuh. Contohnya komunis. Buang agama. Komunis kata agama tu mengarut. Agama tu sesat. Agama tu candu rakyat. Ini ajaran Karl Marx dalam Das Kapital. Das Kapital adalah buku karangan Karl Marx yang mengasaskan komunis moden. Namanya Das Kapital. Mengatakan agama itu candu rakyat. Agama kena buang. Lalu komunis berjaya menegakkan negara. Negara Soviet Union, negara China, ini ditakluk oleh komunis. Vietnam, Cuba, negara ditakluk oleh komunis. Korea Utara ditakluk oleh komunis. Buang agama. Agama tak ada. Bila tak ada agama, manusia jadi binatang. Mula-mula tak usah pakai nikah. Nikah ni kaitan agama. Pakai gitu je. Aku tak tahu anak siapa dia. Tak tahu keluarga siapa dia. Orang lelaki pakai tinggal gitu saja. Jadi celaru habis. Akhirnya kena buat peraturan, kena rajista antara lelaki dengan orang puang. Rajista. Maknanya ada perkahwinan, ada ikatan, ada akad. Kena ada itu. Oh, baru dia tahu. Akhirnya dalam bab ekonomi. Bab ekonomi ini kena bebas. Harta ni milik semua orang ramai. Tak boleh milik kerajaan saja, kata komunis. Tak boleh milik individu. Kerajaan kawal saja, milik orang ramai. Kerajaan hak orang ramai. Maka dia buat acara orang ramai. Maka tak boleh milik kilang-kilang besar, kerajaan uruh, milik orang ramai. Bukan milik orang ni. Akhirnya tidak ada tanggungjawab. Orang ni kerja kilang, bukan kilang aku, kilang orang ramai. Kilang orang ramai. Tak ada tanggungjawab. Kilang pun makin hari, makin mapuh, makin tak gok, makin gosok, makin punah. Akan jadi begitu, tidak ada tanggungjawab. Tidak ada hak milik, dihapuskan hak milik. Akhirnya ekonomi negara komunis jatuh. Rusia, Soviet Union yang begitu besar, hancur lebu Soviet Union ni. Hancur. Jadi negeri-negeri kecil. Sehingga Rusia balik kepada agama Kristian Ortodoks. Lari daripada ajaran komunis. Cina pun lari daripada ajaran komunis. Cina sekarang mengikut ekonomi bebas. Dia kata dia komunis. Tapi dia sudah lari daripada ideologi komunis. Yang kononnya tak ada agama tu tak boleh nak buat dah. Buang agama. Runtuh. Politik jadi runtuh. Kemudian orang barat pula memisahkan agama daripada politik. Politik tak ada kena-kena agama. Agama kena ada. Agama masing-masing. Agama merintah diri masing-masing. Agama tidak boleh memerintah politik. Politik ikut suka. Tidak ada kaitan dengan agama. Bila politik berpisah daripada agama, maka orang politik tak ke dosa dan pahala dalam bab politik. Dosa pahalanya bab semayang puasa je. Dosa pahalanya bab sedekah je. Dosa pahalanya. Bab merintah negara, tak ada agama boleh buat merintah negara. Inilah, maka berlakulah bila merintah negara rasuah. Merintah negara rasuah. Ambil duit rakyat, ambil duit negara, macam duit kira. Dia orang politik, orang memerintah.
Tak ada tanggungjawab, ini bukan agama. Tak apa. Rasuah pun tak apa. Gomo banyak-banyak. Lepas tu kalau rasa salah, pergi buat umrah, pergi Mekah. Buang dosa begitu pula. Jadi ini memisahkan agama dengan politik. Jadi politik, agama tidak boleh mengawal pemerintahan negara. Jadi punah habis. Imam Ghazali kata, barang yang tiada asas itu runtuh. Kalau tak ada asas, runtuh. Kalau buang agama dalam kehidupan dia, kehidupan jadi runtuh, jadi musnah, jadi binatang, jadi musnah. Binatang pun ada agama dia. Agama ikut cara binatang lah. Manusia ada agama dia, ikut cara dia lah. Pohon kayu ada agama dia, ikut cara dia. Tuhan sebut, apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilahi yurja'un. Adakah mereka itu mahu daripada din Allah, padahal seluruh alam ini mengikut din Allah? Apa mana mengikut din Allah? Binatang ada agama dia, agama cara binatang. Iaitulah peraturan tabi'i yang Tuhan tetap. Ada binatang hidup dalam air, ada binatang hidup atas darat. Ini peraturan yang Tuhan tetap. Yang hidup atas darat tak lagi dalam air, hidup dalam air tak lagi atas darat. Ada macam tu. Hak dalam air pula ada kawasan air masing, ada kawasan air tawar. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Kita tak boleh pergi lebih pada itu. Kita kena sedar. Ada juga binatang dalam air boleh, atas darat boleh. Boleh berlaku. Tapi makan-makan. Boleh makan belaka, serba-serbi. Kita tak boleh makan dia, haram. Kerana dia makan jin, mendatangkan penyakit. Ada begitu. Tuhan buat. Malaikat tak boleh lebih pada kawasan dia. Dengan sebab itu pada malam Isra' dan Mi'raj, malaikat yang disebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu tidak derhaka kepada Allah, mereka buat apa saja Allah Ta'ala suruh. Ini malaikat. Ketua malaikat Jibril alaihi salam iring Nabi kita malam Isra' dan Mi'raj. Bila sapa kawasan Sidratul Muntaha, boleh undur, tak boleh pergi. Undur, tak boleh pergi. Nabi boleh naik lagi. Kenapa Allah Ta'ala tak izin? Malaikat sekadar itu sahaja. Kerana malaikat daripada nur, daripada cahaya. Sidratul Muntaha ni tak boleh masuk. Makhluk yang daripada cahaya, daripada apa tak boleh. Manusia daripada tanah, ada ruh, ada jasad. Maka Nabi itu ambil ketinggian ruh dia, boleh mengatasi Sidratul Muntaha. Dia boleh tak lagi dah. Begitu sekarang itu. Hari ini ahli sains mengatakan ada kawasan di angkatan lepas, kawasan yang cahaya tak boleh masuk, sehingga matahari yang besar berkali ganda pada bumi, kalau masuk kawasan itu hancur. Ini ahli sains mengaku kita kena sedar. Ini ialah din, peraturan yang Tuhan tetap. Awan cakrawala di langit, awan bintang-bintang, bintang yang duduk di atas kepala kita tu banyak macam pasir bintang ini. Kerana bumi ni alam ni luas. Bintang-bintang kita tengok tu ada, kita nampak, kita tak nampak, macam pasir. Banyaknya bintang ini. Satu-satu bintang tu ada besar pada bumi pun ada. Tak belaga antara satu sama lain. Tak belaga. Kerana fi falakin yasbahun. Tuhan sebut fi falakin yasbahun. Semua bintang tu bergerak dalam kawasan dia, tak boleh luar pada kawasan dia. Bila berlakunya hari kiamat, dia akan lari pada kawasan dia. Lain pada paksi dia berlaga antara satu sama lain. Berlaga. Bila berlaga hancur lebur. Hari ini barulah ahli-ahli sains menyedari bagaimana manusia merosakkan bumi. Merosakkan bumi, merosakkan cuaca dia, merosakkan muka bumi dia. Parit digali tidak kena tempat, tanah paya dikambur tidak kena tempat, bukit dibuang tidak kena tempat, pohon kayu ikut suka ditebang. Dia buat ujian senjata nuklear untuk menguji senjata, buat letupan sehingga getak bumi, menyebabkan perjalanan bumi jadi teralih. Bila teralih, kawasan sejuk jadi panas, kawasan panas jadi sejuk, kawasan kutub yang ada salji jadi cair, kawasan cair jadi beku, akan jadi begitu. Maka perubahan laut berlaku, pasang surut berlaku, musim berlaku.
berlaku kacau bilau. Bumi lari daripada palsi dia. Kalau orang air gasing, kalau gasing tu lari daripada dia punya punak palsi dia, rebah. Bumi begitu juga. Manusia yang buatnya. Maka bila bumi rebah, cakrawala lain akan berlaku kemusnahan, berlakunya kiamat. Kerana ahli-ahli sains percaya dunia akan kiamat. Quran beritahu 1400 tahun dulu. Semua Nabi-Nabi beritahu akan berlakunya kiamat. Dunia ini akan dimusnahkan. Allah Ta'ala beritahu akan ada pula alam akhirat dihidupkan semula. Yang beritahunya agama Islam yang beritahu. Lain pada Islam tak cukup. Dengan sebab itu agama menjadi pengawas. Kalau tak ada pengawas, sia-sia. Tak ada agama, sia-sia. Contohnya, banyak hukum syarak, sia-sia. Halal haram kita buat sia-sia. Peraturan-peraturan kita buat sia-sia. Bila dia sia-siakan agama, berlaku kemusnahan. Di atas kesimpulan ini kata Imam Ghazali, tiada berbantah lagi di kalangan orang yang berakal. Orang yang ada akal tak boleh baloh, kata Imam Ghazali. Orang yang ada, kecuali tak ada akal. Kalau orang ada akal tak boleh baloh. Kecuali mereka yang dia berasa dia berakal, tapi sebenarnya dia tak guna akal dia, tak ikut petunjuk. Orang yang berakal tak boleh baloh bahawa makhluk manusia itu dengan adanya perangkat-perangkat yang berbeza di antara satu sama lain. Tuhan jadikan manusia ni ada cerdik, ada bodoh, ada alim, ada jahil, ada baik, ada jahat, ada senang, ada susah. Ada kuat dan ada lemah. Ada yang mempunyai kemahiran ini, dia tak pandai buat ni, pandai buat ini. Ada negeri yang ada hasil ni, ada hasil ni. Pandangan-pandangan dan kemahuan yang berlainan, kalau dibiarkan menurut kehendak mereka dengan sebebas-bebasnya, tanpa suatu pandangan yang dipatuhi, tidak ada yang mentadbir, yang memerintah dia untuk menyatukan perpecahan mereka, nescaya mereka semua punah ranah semuanya, kata Imam Ghazali. Kalau tidak ada yang memerintah, tak ada yang memimpin, tak ada yang mentadbir, habis akan jadi punah ranah semuanya, kata Imam Ghazali. Musnah semuanya. Penyakit ini tidak boleh diubati melainkan dengan adanya pemerintah yang berkuasa dan dipatuhi, di samping menyatukan perpecahan pendapat itu. Mesti ada satu puak yang berkuasa, yang ada kekuatan, yang dipatuhi dan disegani, yang ada kuasa, yang boleh mengerahkan, yang boleh menguasakan undang-undang, yang berkuasa. Dengan sebab itu Nabi kita Muhammad SAW menyuruh adanya pemimpin ikut Quran. Tuhan wahyukan kena ada negara. Maka Nabi berhijrah ke Madinah untuk membuat sebuah negara. Nabi jadi pemimpin, Nabi jadi ketua, Nabi jadi pemerintah, dengan petunjuk wahyu daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana Nabi kita ni Nabi akhir zaman, tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapakah yang akan ganti Nabi? Ganti Nabi ialah pemimpin-pemimpin. Nabi pesan ala a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy, kata Nabi. Masa itu ialah Quraisy. Ibn Khaldun menyebut dalam muqaddimah dia, makna Quraisy ni ialah orang kaum yang paling kuat. Pemimpin ni mesti daripada orang yang ada kebolehan, yang ada ilmu, yang akhlak dia baik, perangai dia baik, dan kaum yang kuat yang mendukung dia, kaum yang bersama dengan dia. Oleh kerana di masa itu kaum Quraisy yang bersama mendukung Islam, maka pemimpin dipilih Abu Bakar, orang yang paling layak masa itu. Abu Bakar daripada Quraisy. Quraisy ialah kabilah yang mendukung dia. Ulama kata begitu. Bila habis Quraisy, habis kaum Arab, Tuhan pilih orang Turki jadi pemimpin. Orang Kurdi jadi pemimpin, mesti orang Islam.
Pemimpin itu mesti orang Islam. Tak boleh orang tak Islam, tak boleh. Mesti orang Islam. Kerana Islam sahaja agama yang mengajar tentang pemerintahan. Agama lain tak ada. Dengan sebab itu pemimpin mesti daripada Islam. Di sinilah pemimpin Islam itu wajib. Macam syarat sah sembahyang yang pertama apa dia? Islam. Tengok kitab fiqh. Syarat sah puasa yang pertama dia Islam. Syarat sah apa? Nikah mengikut Islam. Yang pertama Islam. Kecuali orang bukan Islam. Kalau nak laksanakan Islam, mesti syarat yang pertama Islam. Bukan syarat dia ikut suka. Tak ada begitu. Mesti yang pertama Islam. Kita nak semayang, Tok Imam, mesti Islam juga. Nak semayang cara Islam. Nak mengatur cara Islam, maka pemimpin negara mestilah Islam. Hari ini jadi celaru, ikut pandai lah pergi jadi pemimpin pun, ikut suka jadi siapa-siapa jadi pemimpin pun, ini tak erti. Jahil sudah menyeleweng. Imam Ghazali menerangkan, dan adanya urusan penting dalam agama dan adanya urusan agama dalam keperluan mereka mendapat kebahagiaan di akhirat, kata Imam Ghazali. Ini ada kaitan dengan akhirat, bukan kaitan dengan dunia saja. Dalam Quran banyak ayat-ayat Quran menyebut di hari kiamat kelak manusia bukan saja dihimpun mengikut masing-masing, bahkan dihimpun mengikut pemimpin-pemimpin dia di atas dunia ni. Siapa pemimpin dia? Siapa nabi dia? Dan siapa pemimpin dia? Dari kiamat kelak akan dihimpun. Masing-masing satu. Lepas tu siapa pemimpin dia? Siapa nabi dia? Ini hari kiamat. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingat pada hari kami panggil manusia dengan imam, suratan amal dan imam yang dia ikut di atas dunia ini. Imam bukan imam semayang saja, termasuk imam negara. Nabi yang dia ikut. Siapa nabi dia? Siapa nabi dia? Siapa pemimpin yang ikut nabi dia? Akan diikut satu persatu. Ada pasukan-pasukan dia. Ini hari kiamat kelak akan dibawa sampai ke akhirat. Bukan atas dunia saja. Dan itulah tujuan penting para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ini tujuan nabi-nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala. Nabi-nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala ialah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Islam dan mengajak manusia mentadbir dunia dengan Islam. Ini tujuan Nabi. Nabi sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun wala nabiyya ba'di walakin khulafa hum katsirun kata Nabi, adalah Bani Israel yang menjadi pemimpin politik mereka anbiya alaihimus salatu wassalam. Bila mati seorang Nabi, Allah Ta'ala ganti Nabi yang lain. Tak ada lagi Nabi selepas aku, kata Nabi. Akan ada selepas aku pemimpin-pemimpin. Lalu sahabat tanya, pemimpin yang macam mana Rasulullah? Kalau banyak sangat, hu bibayatil awal fal awal. Pilih yang utama, kata Nabi. Akan ada pemimpin selepas aku. Pemimpin yang melaksanakan ajaran aku. Ini Nabi sebut dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang sahih. Menunjukkan Nabi-Nabi ini kerja berdakwah dan kerja memimpin negara. Dengan sebab itulah dalam Quran kita dapati Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, dia turun ke bumi, dia dengan anak beranak je, tak ada orang lain. Dia memimpin ibadat, dia juga memimpin keluarga, memimpin pemerintahan di zaman keluarga dia yang tidak besar. Lepas Nabi Adam, manusia ramai. 1000 tahun lepas Nabi Nuh, 1000 tahun lepas Nabi Adam wafat, manusia jadi ramai. Maka berlaku celaru. Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah. Kalau kita baca dalam Quran, Nabi Nuh ni bukan saja menghadapi kaum, Nabi Nuh juga menghadapi al-malak. Wa qala al-mala'u min qaumih.
kalau baca Al-Quran. Wa qala al-mala'u min qaumih, dan berkatalah al-mala' berkaumnya. Al-mala' inilah pemimpin kaum. Maknanya Nabi Nuh berdepan dengan pemimpin kaum. Pemimpin yang macam mana? Pemimpin yang tak mau ikut perintah Allah Ta'ala. Nabi Nuh menghadapi mereka ini. Menunjukkan Nabi Nuh bukan saja berdakwah mengajak rakyat, Nabi Nuh juga mengajak pemimpin. Bila pemimpin tak mau ikut, Allah Ta'ala binasakan dengan taufan yang besar. Nabi Nuh memimpin manusia selepas itu. Nabi Nuh wafat. Lepas ribu-ribu tahun, Namrud pula jadi pemerintah. Namrud ni raja yang menakluk dunia. Syirik, melantik Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia mengaku dia Tuhan, dalam masa yang sama dia lantik Tuhan yang banyak. Maka Allah Ta'ala utuh Nabi Ibrahim AS. Ibrahim mengajak rakyat ayah dia beriman pada Allah Ta'ala, dan mengajak Namrud beriman pada Allah Ta'ala. Namrud ni siapa dia? Namrud ni raja yang memerintah dunia di masa itu, kerajaan Babylon, kuasa besar dunia. Makna Nabi Ibrahim bukan saja menghadapi orang ramai, menghadapi raja yang memerintah, yang tidak hukum Tuhan. Mengajak Namrud beriman, berhujah dengan Namrud, berlawan dengan Namrud. Namrud tanya, Ibrahim kata, Tuhan yang sebenar, Tuhan yang menghidup dan mematikan. Namrud kata, aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Dia bawa dua orang yang kena hukum bunuh. Yang seorang dibunuh, yang seorang dibebaskan. Aku juga boleh menghidup dan boleh mematikan. Ibrahim kata, Tuhan aku menaikkan matahari dari arah timur, silakan menaikkan matahari dari arah barat. Babuhital ladzi kafat, tercengar dalam jawab hujah. Allah berhujah dengan Ibrahim. Belajar Allah suruh orang bakar Ibrahim. Suruh bakar lalu. Tak boleh lawan hujah, bunuh. Ni siapa dia? Namrud ni. Zaman ni ada juga pasal lagu tu. Bila tak boleh berhujah, bunuh orang tu. Baru ni anak Ahmad Didak kena tembak di Afrika Selatan. Kenapa tak boleh bunuh? Doktor Zakir Naik marah dia. Macam-macam. Tak boleh berhujah. Tak boleh hujah, suruh bunuh. Suruh halah. Ini tak betul. Ibrahim berhujah. Ibrahim dihalau oleh ayah dia. Dihalau oleh raja dia. Ibrahim berhijrah ke Palestin. Walaupun Ibrahim dihalau, tak boleh memerintah negara, itu tak jadi masalah. Masalah yang besarnya ialah nak membetulkan manusia, membetulkan pemerintah. Ini kena faham. Ibrahim dihalau, Namrud dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan bala tentera dia, dengan tentera nyamuk saja. Walau Ibrahim tak sepak nak memimpin negara, Allah lahirkan zuriat Ibrahim AS. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Dia lahirkan Nabi Harun dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Harun dan Musa berlawan dengan siapa? Dengan Firaun. Firaun siapa dia? Yang memerintah Mesir. Mengaku dia jadi Tuhan. Rakyat Mesir ni senang dengan sebab dia. Dia itu yang beri rezeki. Berlawan dengan Nabi Musa, dengan Nabi Harun. Akhirnya Allah Ta'ala binasakan Firaun. Nabi Musa berhijrah ke Palestin, meninggalkan negeri Mesir. Berhijrah, tinggal di negeri Mesir. Kerana nak masuk ke Palestin. Kerana apa? Palestin ni ialah negeri yang dibuka oleh Nabi Ibrahim AS. Kerana nak merintah Palestin dengan kitab Taurat. Allah Ta'ala turunkan kitab Taurat, kena ada negara untuk merintah dengan kitab Taurat ni. Ibrahim, bila Nabi Musa, Tuhan uji Bani Israel kena berjihad. Walaupun Allah Ta'ala beri kemenangan dengan mukjizat, Fir'aun bala tentera dibinasakan, Allah Ta'ala nak beri kelebihan kepada Bani Israel kena berjihad. Kamu kena masuk ke Palestin dengan berjihad. Palestin dikuasai oleh kaum Jabarin. Jabarin inilah kaum yang tubuh dia besar. Ini ujian kepada Bani Israel. Masuklah, Allah Ta'ala nak tolong, jangan takut. Lawan, walaupun tubuh mereka besar. Allah Ta'ala maha berkuasa.
Orang Yahudi takut, Bani Israel takut. Idhab anta rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergi dengan Tuhanmu lah, dengan Tuhanmu. Mu dengan Harun pergi dengan Tuhan. Kami nak pergi. Kami tak sanggup nak lawan. Tuhan sesatkan Bani Israel selama 40 tahun di padang pasir Sinai. 40 tahun sesat. Tak temu musim kat tula 40 tahun. Mati puak-puak yang pertama, naik puak-puak yang kedua. Naik generasi yang kedua, baru Tuhan izin masuk. Nabi Musa dah mati dah. Nabi Harun mati, Nabi Musa mati. Tak sempat melihat negara yang ditegakkan. Dua-dua Nabi ni mati. Yusha bin Nun masuk. Masuk mengalahkan kaum Jabarin. Dan Allah Ta'ala bentukkan negara Nabi Daud dan Sulaiman alaihi salam memerintah Palestin. Ini ada negara, ada pemerintah. Nabi-Nabi memerintah dengan kitab Taurat, kena faham. Mereka berzuriat Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman ni ialah Nabi untuk seluruh manusia. Berzuriat Nabi Ibrahim juga. Tuhan suruh Nabi mengajak manusia semuanya. Bermula start dengan kaum dia di Mekah. Orang Mekah lawan. Tak setuju. Mekah pula negeri yang kering. Tak ada hasil, tak ada apa. Jauh pada dunia. Macam mana Nabi akhir zaman nak meretah dunia? Orang tak nampak. Nabi akhir zaman nak meretah dunia macam mana? Nabi pula buta huruf. Tak reti baca, tak reti menulis. Cakap Inggeris tak reti, cakap Sepanyol tak reti, cakap apa tak reti. Menulis pun tak reti. Tak mahu dapat baca. Tapi Tuhan beri cerdik luar biasa. Tuhan turunkan Quran pada dia. Quran adalah mukjizat ilmu. Diturunkan Quran, terus ingat Quran itu. Tuhan beri kebijaksanaan yang luar biasa. Nak beritahu, nak raya, ini Nabi akhir zaman yang Tuhan lantik sungguh. Bukan Tuhan reka. Kalau yang Nabi Muhammad boleh baca, boleh menulis, orang kata Quran yang Nabi Muhammad karang. Tidak. Bukan Nabi Muhammad karang. Tidak. Ini Tuhan turun pada Nabi Muhammad. Dengan hafal, terus ingat Quran mukjizat daripada Allah Ta'ala. Nabi berhijrah ke Madinah. Ajak sahabat-sahabat di Muhajirin dan Ansar. Buat sebuah negara meretah dengan Quran. Madinah ni kecil sangat. Orang Madinah tahulah. Berapa kali ganda. Terengganu berapa kali ganda Madinah tak tahu. Macam mana Madinah yang kecil ni boleh menakluk dunia pada akhirnya. Nabi wafat. Naik Khulafa' Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Zaman Sayyidina Umar, jatuh Parsi dan Rom. Dua kuasa besar dunia. Jatuh. Islam masuk ke China. Masuk ke utara Afrika. Zaman Amawiyah. Masuk ke selatan Eropah. Siapakah negeri kita Islam ni? Siapakah benua Amerika Islam? Siapa? Seluruh penduduk dunia. Ini kuasa Allah Ta'ala. Membuktikan Quran boleh memerintah. Maka Quran memerintah 1300 tahun lebih. 1300 tahun Islam memerintah dengan Quran. Sehingga jatuhnya kerajaan Islam. Jatuhnya bukan kerana Quran, kerana orang Islam tak ikut Quran. Tak ikut Quran. Ini kena faham. Menandakan bahawa pemerintahan adalah ajaran Allah Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh orang Islam. Orang Islam kena buat. Masalah kita hari ini ialah kita meninggalkan kewajipan yang sangat besar ini. Meninggalkan tanggungjawab. Ini kewajipan orang Islam seluruhnya. Tapi orang Islam seluruhnya tak faham. Sikit saja yang faham. Menyebabkan kuasa orang Islam jadi lemah. Nabi sebut dalam satu hadis, kita masih ada harapan lagi. Satu hari Nabi bersabda, ini Tuhan tunjuk ke Nabi dunia sebelum berlakunya hari kiamat. Kata Nabi akan bermula dengan nubuwah, kenabian. Lepas tu habis kenabian, Nabi wafat. Akan munculnya khilafah Rashidah, pemimpin yang mengikut petunjuk Nabi. Lepas tu akan munculnya mulkan adudan, pemerintahan yang zalim daripada orang Islam akan muncul. Lepas tu mulkan jabrian, pemerintahan yang memaksa orang Islam akan berlaku.
kemudian akan berlaku pemerintahan mengikut jalan Nabi balik sebelum berlakunya kiamat. Nabi diam, Nabi tak cakap. Nabi berhenti di situ. Menandakan orang Islam naik sama Nabi, Khulafa' Rasyidin, jatuh. Sekarang ni mulkan jabrian. Orang Islam dipaksa, akan berlaku lagi pemerintahan Islam sekali lagi. Ini Nabi sebut, ada dalam hadis. Bila? Dalam ilmu Allah Ta'ala. Ada orang dia duduk saja, tunggu dah Tuhan buat. Nak suruh Tuhan buat, dia duduk saja. Ini salah, tidak boleh. Kalau nak suruh Tuhan buat je, ini Tuhan hamba kita pula. Kita bukan hamba Tuhan. Kita ni hamba Tuhan. Allah Ta'ala suruh buat kerja. Nabi Nuh 950 tahun. Buat kerja. Kita ni berapa tahun? Lepas mati. Ada orang lain sambung. Akan tiba masanya sebelum berlakunya kiamat. Kalangan orang Islam ni ada dua jenis. Ada sejenis, dia tunggu Tuhan buat sendiri. Ada sejenis lagi tunggu kiamat mari. Ini dua jenis. Ini semua tak betul berlaku. Salah. Salah dari segi amalan kita orang Islam. Kita kena buat kerja sehingga Islam tu berjaya memerintah. Wallahu a'lam.